Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiha Jazmi binti Zuhari merupakan pelajar PPISMP PM2 ambilan Jun 2021 dari IPJ Kampus Perempuan Melayu Melaka akan membentangkan mengenai PLE. Tujuan pembentangan ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya dalam menyediakan kurasi laman sesawang PLE untuk melengkapkan kehendak tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus JAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital bagi mencapai HPK 2 iaitu mengaplikasi teknologi dan sumber digital untuk aktiviti pembelajaran bermakna. Isu kewarganegaraan digital yang saya pilih untuk tugasan ini ialah bully cyber. Baiklah, kita masuk pada slide yang kedua iaitu pengenalan. Pengenalan yang pertama ialah tugasan projek ini disediakan untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan pembelajaran digital berdasarkan matlamat yang jelas. Yang kedua ialah pelbagai sumber digital seperti bahan internet, video, visual dan infografik telah dikumpulkan daripada sumber yang pelbagai untuk membina kurasi laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi bagi isu bully cyber. Dan yang terakhir ialah diharapkan laman sesawang pengurusan pembelajaran ini dapat memberi manfaat dan kesedaran terhadap warga negara digital. Penyediaan kurasi laman sesawang PLE ini untuk mempertingkatkan keupayaan berfikir secara kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam kemahiran konteks termasuk penggunaan elemen pemanfaatan digital untuk mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Penyediaan kurasi laman sesawang PLE juga telah dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3R di mana telah menghasilkan satu ciptaan yang baharu berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan seharian serta memberi manfaat pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada pengguna lain amnya. Maka, ianya telah menghasilkan pembelajaran bermakna. Sehubungan dengan itu, penyediaan kurasi laman sesawang ini telah berupaya meningkatkan pelbagai kemahiran digital serta mencapai peranan pelajar dalam ISTE seperti pelajar diberdayakan, kewarganegaraan digital, pembina pengetahuan, pereka bentuk inovatif, pemikir komputasional, komunikator kreatif dan komunikator digital. Baiklah, pada paparan slide ini, saya akan menerangkan mengenai reka bentuk dan pelaksanaan PLE. Bagi pelaksanaan ini, saya telah mengaplikasikan 3E, 3R dan 6C iaitu pembelajaran bermakna. Saya juga telah mengaplikasikan 3 model pembelajaran murid iaitu yang pertama, belajar cara belajar, yang kedua ialah perhubungan dan yang terakhir ialah aspirasi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kerangka 3E. 3E yang pertama ialah engagement iaitu keterlibatan, E yang kedua ialah enhancement iaitu peningkatan dan E yang terakhir ialah extension iaitu lanjutan. Bagi kerangka 3R pula iaitu relationship, rigor dan relevance.
Terdapat 6 kompetensi dalam pembelajaran bermakna atau dikenali sebagai 6C, iaitu sasya, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Menerusi model pembelajaran murid yang pertama ialah belajar cara belajar. Aktiviti yang saya lakukan dalam model ini ialah berkolaboratif dengan pensyarah dan rakan-rakan. Peranan saya dalam proses belajar cara belajar ini ialah saya mengumpul maklumat hasil daripada kolaboratif bersama pensyarah dan rakan-rakan. Dan bagi kerangka 3E ini, saya hanya mencapai satu saja, iaitu engagement. Dan bagi kerangka 3R pula, saya hanya mencapai relationship, iaitu hasil daripada kolaboratif bersama pensyarah dan rakan-rakan. Seterusnya, bagi 6C, saya hanya mencapai C1 hingga C4 sahaja, iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaboratif. Dan untuk sumber digital, saya telah menggunakan YouTube, e-journal dan berita untuk menambahkan lagi maklumat mengenai isu yang dikaji. Baiklah, saya beralih pula kepada model pembelajaran murid yang kedua iaitu perhubungan. Saya telah merancang perhubungan melalui jalinan dan jaringan, iaitu saya telah membuat posting di media sosial dan mengedarkan borang soal selidik mengenai isu yang saya kaji, iaitu isu polis cyber, dan mendapat respon daripada rakan alam maya. Selain itu, saya juga telah membina jaringan dan jalinan bersama rakan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan mengenai isu yang ada dalam tugasan pembelajaran. Rakan pembelajaran saya ialah Dr. Ahmad Muhaimin bin Muhammad yang merupakan pensyarah di Universiti Malaysia Pahang. Saya telah menghubungi rakan pembelajaran saya melalui media sosial dan saya telah menggunakan pelantar interaksi Zoom untuk membuat satu kolaboratif bersama bagi mengulas isu buli cyber ini. Saya telah mencapai ketiga-tiga kerangka 3E, iaitu engagement, enhancement dan extension. Saya juga telah menggunakan kerangka 3R, iaitu relationship, di mana saya membuat kolaboratif bersama rakan pembelajaran di pelantar interaksi Zoom. Untuk membuat perhubungan ini, saya telah menggunakan pelantar interaksi Zoom untuk merakam perbualan kami dan saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk menghubungi rakan pembelajaran. Selepas membuat jalinan bersama rakan pembelajaran, saya telah mendapat ilmu pengetahuan yang baru mengenai isu buli cyber ini di mana ia semakin meningkat saban tahun. Seterusnya, saya beralih pula kepada model pembelajaran murid yang terakhir, iaitu aspirasi. Saya telah menetapkan keinginan yang kuat untuk mencapai matlamat akhir tugasan dengan cara mengambil kira pandangan orang lain terhadap aspirasi kendiri. Di sini, saya telah mencapai kerangka 3E, iaitu enhancement, iaitu peningkatan. Dalam kerangka 3R, saya telah mencapai rigor dan relevance. Dan 6C saya telah mencapai kesemua sekali. Untuk sumber digital pula, saya telah menggunakan aplikasi Google dan sumber digital yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai proses penghasilan PLE, iaitu aktiviti yang pertama ialah mengenal pasti dan memilih isu yang berkaitan dengan isu kewarganegaraan digital melalui pembacaan luas. Aktiviti yang kedua pula ialah saya telah mencipta dan membina kurasi kandungan laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi. Di sini saya telah mencapai kerangka 3E dan mencapai ISDE yang pertama iaitu pelajar diberdayakan dan yang ketiga iaitu pembina pengetahuan. Seterusnya, pada aktiviti ketiga pula, saya telah berkolaboratif bersama rakan pembelajaran lokal dan telah mencapai standard ISDE iaitu pembina pengetahuan, komunikator kreatif dan kolaboratif digital. Kerana saya telah membuat perhubungan menerusi aplikasi Zoom bersama rakan pembelajaran lokal. Kemudian, saya telah melaksanakan pembentangan seperti sekarang untuk berkongsi pengetahuan yang ada dan dikongsikan di YouTube berdasarkan laman sesawang PLE yang saya bina. Pada aktiviti ini, saya telah mencapai standard ISDE yang keempat dan yang keenam iaitu pereka bentuk inovatif dan komunikatif kreatif.
Baiklah, untuk yang terakhir, saya telah membuat perkongsian di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram untuk memberi pengetahuan mengenai laman sesawang PLE dan mencapai standard ISPE yang ke-6 iaitu Komunikator Kreatif. Ini merupakan laman sesawang peribadi yang telah saya lakukan untuk pelaksanaan tugasan bagi subjek ini. Pada paparan laman utama ini, saya telah menulis mengenai isu kewarganegaraan yang saya pilih iaitu isu buli cyber. Dalam slide ini, saya telah bahagikan kepada 5 halaman utama iaitu laman utama, buli cyber, jalinan dan jaringan, perkongsian maklum balas dan profil. Kita pergi yang pertama iaitu buli cyber. Terdapat beberapa halaman kecil yang ada di bawah halaman buli cyber ini. Di sini kita dapat lihat maksud buli cyber, jenis-jenis buli cyber dan video perkongsian mengenai buli cyber ini yang diperoleh melalui sumber YouTube. Saya juga telah meletakkan jurnal untuk pengunjung membaca dan mengenali lebih lanjut mengenai isu buli cyber ini. Di bawah ini juga saya sertakan button di mana pengunjung dapat menekan untuk ke bahagian seterusnya atau kembali ke bahagian yang lepas. Terdapat pelbagai jenis sumber digital yang saya gunakan untuk membuat laman sesawang PLE ini seperti YouTube, jurnal, Google Form, berita dan berita untuk menambahkan lagi pengetahuan pengunjung mengenai isu buli cyber. Seterusnya, kita dapat lihat di sini kesan-kesan buli cyber kepada mangsa dan juga kepada keluarga. Seterusnya, di sini saya sertakan statistik buli cyber yang berlaku di negara kita yang telah meningkat dari saban tahun. Di sini saya sertakan juga contoh buli cyber yang berlaku di Malaysia iaitu di negara kita. Saya juga sertakan sumber berita untuk pengunjung datang membaca dan menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai isu buli cyber. Seterusnya, kita masuk pula kepada halaman jalinan dan jaringan. Pada halaman ini terdapat pula 2 halaman kecil iaitu halaman tinjauan dan halaman rakan pembelajaran. Saya telah membuat tinjauan mengenai isu ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Telegram dengan menggunakan Google Form. Pada halaman berikutnya, saya telah meletakkan rakaman saya bersama rakan pembelajaran yang sudah dimuat naik ke dalam channel YouTube saya. Saya juga telah memaparkan butiran maklumat mengenai rakan pembelajaran saya ini. Seterusnya, kita akan pergi ke halaman perkongsian dan maklumat. Terdapat 3 halaman kecil yang dapat anda lihat iaitu perkongsian pembentangan. Pembentangan yang saya buat ini akan dimuat naik ke dalam Google Sites dan YouTube saya. Yang kedua ialah perkongsian media sosial. Pembentangan yang saya lakukan ini akan dipromosikan ke dalam laman media sosial. Setelah membuat promosi mengenai Google Site ini, pengunjung juga boleh membuat maklum balas ini menerusi Padlet yang saya lakukan, yang telah dibuat. Dalam membina laman sesawang ini, saya telah mencapai ke semua 6C, contohnya kolaborator digital, di mana saya telah mendapat respon daripada rakan pembelajaran dan rakan alam maya. Akhir sekali, hasrat saya terhadap hasil tugasan yang saya lakukan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada warganet mengenai isu kewarganegaraan iaitu isu buli cyber. Sebagai seorang warga yang menggunakan media sosial, kita perlulah menggunakan media sosial ini dengan sebaiknya supaya kita tidak terjebak dengan jenayah cyber ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.